Najib dilantik penasihat ekonomi, berita palsu, kata PMO. PMO menjelaskan bahawa pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti dinyatakan dalam artikel tersebut. Pejabat Perdana Menteri PMO menafikan laporan di beberapa blog mengenai pelantikan bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai penasihat ekonomi kerajaan seperti yang tular di media sosial. Artikel yang cuba melobi Najib untuk jawatan itu bertarikh 22 Mei. Pejabat Perdana Menteri atau PMO menafikan kesahihan artikel bertajuk Najib sebagai penasihat ekonomi, bukan Menteri Kewangan atau Perdana Menteri seperti yang tular di media sosial. PMO menjelaskan bahawa pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seperti dinyatakan dalam artikel tersebut, kata pasukan respons pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam satu kenyataan. Menurut artikel berkenaan, terdapat pihak-pihak tertentu yang memohon dan mendesak Kerajaan Perikatan Nasional PN yang baru untuk melantik Najib ke jawatan penasihat bagi merancakan semula ekonomi negara yang dilanda wabak COVID-19. Merujuk pemerintahan 22 bulan Pakatan Harapan PH yang pernah melantik tokoh veteran sebagai penasihat, artikel itu mencadangkan Kerajaan Muhyiddin untuk mencontohi konsep tersebut dengan menjadikan Najib sebagai penasihat ekonomi negara. Artikel yang memetik netizen yang tidak disebutkan nama mereka berkata tidak ada keperluan bagi menukar Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kerana jawatan ini berada di tangan yang betul dan tidak sesuai untuk Najib. Najib yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari tahun 2009 hingga 2018 dan Menteri Kewangan dari 2008 hingga 2018 sedang berdepan dengan pelbagai tuduhan berkaitan dengan dakwaan penyelewengan dana 1MDB. BN tumbang pada pilihan raya umum 2018 tetapi berjaya kembali berkuasa Mac lalu susulan pembelotan beberapa ahli Parlimen Bersatu dan PKR. Kita beralih ke perkembangan berita yang berikutnya. Jamal Yunus cadang Najib dilantik semula pengurusi BN. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar itu berkata fungsi jawatan Najib kini sebagai pengurusi lembaga penasihat BN kini dilihat agak minimum. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Jamal Muhammad Yunus menyokong ahli Parlimen Pekan Najib Razak diberikan jawatan sebagai pengurusi BN bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Jamal berpendapat jawatan yang penting itu perlu diberikan kepada bekas Perdana Menteri itu kerana fungsi jawatan Najib kini sebagai pengurusi lembaga penasihat BN dilihat agak minimum. Langkah ini bertujuan membantu UMNO dan BN menghadapi pilihan raya akan datang atau bagi mendapatkan keyakinan rakyat kembali. Ini pandangan saya. Apa yang boleh menguatkan kembali BN ini, Najib mestilah dilantik sebagai pengurusi BN. Walaupun secara tradisionalnya Presiden UMNO ialah pengurusi BN, tapi kali ini kita lihat, saya bukan kata Presiden UMNO gagal. Langkah ini untuk memperkasakan lagi Presiden UMNO supaya Datuk Seri Najib Razak boleh membantu Presiden UMNO, katanya lapor Sinar Harian. Katanya dengan menyandang jawatan sebagai pengurusi BN, Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dapat memberikan tumpuan yang lebih untuk parti di samping memperkukuhkannya. Bagaimanapun, bekas Ketua UMNO bahagian Lembah Pantai Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin mempunyai pendapat yang berbeza dengan merasakan hal ehwal dalaman parti perlu diserahkan kepada mereka yang berjawatan berdasarkan hierarki. Pada saya, biarlah mereka yang berjawatan menjalankan tanggungjawab. Ada jawatan dalam UMNO seperti Presiden, Timbalan dan Naib Presiden serta semua yang terbabit kerana inilah hierarki dalam UMNO. Najib boleh bertanding apabila sampai masanya nanti. Apabila tiba pemilihan parti akan datang setelah beliau selesai menjalani proses perbicaraannya di mahkamah, memang dia layak untuk bertanding. Dalam pemilihan UMNO akan datang bukan saja layak, tetapi dia berhak untuk bertanding, katanya. Tambah Raja Nong Cik, pucuk pimpinan parti perlu diberikan ruang
untuk membuat keputusan berhubung hal dalaman parti sekiranya pilihan raya umum mengejut berlaku dalam tempoh terdekat. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Menurut sumber, PN Johor tergugat haluan adun bersatu mungkin bertukar arah dengan kelebihan tipis kerusi di DUN. Perubahan sokongan seorang dua wakil rakyat saja akan mengubah sama sekali kerajaan negeri, menurut sumber. Sumber yang dekat dengan kepimpinan Bersatu Johor mengakui bahawa Kerajaan Perikatan Nasional PN di negeri itu berada dalam keadaan tidak menentu sekarang. Bercakap kepada Malaysia Kini, sumber itu mendedahkan PN boleh kehilangan Johor jika ada adun dari Bersatu menarik balik sokongan mereka kepada gabungan yang masih muda tersebut. Enggan didedahkan identitinya, sumber itu mengulas mengenai jangkaan timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub mengenai perubahan kerajaan di pusat menjelang sidang Parlimen Julai ini. Kata sumber terbabit, dia sependapat dengan Salahuddin kerana keadaan majoriti yang tipis memihak kepada PN di Johor, iaitu hanya dibezakan dengan 2 kerusi sahaja berbanding Pakatan Harapan PH. Ditanya mengenai kemungkinan ada adun Bersatu kembali menyokong PH, sumber itu menjawab, jika bukan mereka, siapa lagi dari pihak ini, PN. Bagaimanapun, dia enggan menamakan wakil rakyat terbabit. Sebaliknya menjelaskan memang wujud rasa tidak puas hati dalam kalangan Bersatu dan UMNO di Johor. Dulu kita dalam PH pun ada yang tak puas hati. Sekarang dalam PN pun ada. Walaupun tak ada orang yang sempurna, kita mau hak kita, katanya lagi. Hilang jawatan MB. Ditanya bagaimana keadaan itu boleh diperbaiki, sumber terbabit berkata, ketika ini memang kedua-dua pihak tidak berpuas hati dengan keadaan semasa dan mahukan hak masing-masing. Antara isu yang menyebabkan rasa tidak puas hati Bersatu ialah hilangnya jawatan Menteri Besar daripada parti itu. Untuk rekod, keputusan pilihan raya umum PRU lalu menyaksikan BN tumbang buat pertama kali masing-masing di peringkat pusat dan Johor kepada PH. Bersatu merupakan parti termuda dalam gabungan PH, ekoran pemecatan timbalan Presiden UMNO Muhyiddin Yassin serta beberapa pemimpin kanan lain. Mereka dengan disertai bekas Presiden UMNO Dr. Mahathir Mohamad kemudian menubuhkan Bersatu. Kejayaan PH membolehkan Bersatu memiliki menteri besar di Johor, Kedah dan Perak. Kesepakatan dalam PH juga menyaksikan Bersatu menjadi menteri besar di Perak walaupun mereka mempunyai seorang saja adun ketika itu. Langkah Sheraton kemudian menyaksikan Muhyiddin membawa sebahagian besar wakil rakyat Bersatu meninggalkan PH untuk bekerja sama dengan UMNO dan PAS selain MCA dan MIC. Perkembangan itu menyaksikan Bersatu kehilangan jawatan menteri besar di Johor dan Kedah masing-masing kepada UMNO dan PAS. Bekas Menteri Besar Johor dari Bersatu Dr. Syahrudin Jamal kemudian dilantik sebagai pengurusi Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM bersemuka dan melalui telefon. Sumber itu berkata jika kerajaan negeri kembali ke tangan PH, Bersatu mahu agar jawatan Menteri Besar dikembalikan kepada mereka. Ialah Bersatu ni, dia sudah ada perjanjian asal. Bersatu mentadbir beberapa buah negeri seperti Perak, Johor, Kedah dan Perlis. Sebab itulah konsensus asal apabila menang saja kerusi Johor bagi Bersatu. Itu persetujuan asal, katanya. Sementara itu, sumber dalaman PH Johor pula berkata, ada beberapa adun Bersatu menghubungi gabungan berkenaan sejak bulan lalu dan menyatakan hasrat untuk mengubah sokongan mereka. Enggan menamakan adun terbabit, sumber PH itu berkata mereka menyatakan beberapa syarat sebagai pertukaran sokongan tersebut. Ada lebih daripada separuh adun Bersatu berhubung dengan PH. Mereka menghubungi kami melalui telefon atau bersemuka dan sudah tentu ia datang dengan syarat, katanya kepada Malaysia Kini. Untuk rekod, PN menguasai 29 daripada 56 kerusi DUN Johor, membabitkan 14 UMNO, 11 Bersatu, 2 MIC dan 1 PAS. Seorang adun bebas pula menyatakan sokongan kepada PN.
PH pula menguasai 27 kerusi, membabitkan 14 DAP, 9 amanah dan 4 PKR. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana mendengar video ini hingga ke penghujungnya. Untuk teruskan sokongan anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk share video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.